Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara, kita melangkah ke bulan Ramadan. Setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat itu sangat berharga. Mari kita jaga bulan Ramadan yang dianugerahkan. Ini adalah hadiah Allah kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Judul yang ingin kita bicarakan kali ini ialah mengenai membina saksiah Qurani. Kita maklum dan sering mendengar syarahan bahawa bulan Ramadan yang paling diberkati ini ialah kerana ia ada bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Subhanallah. Mana mungkin ada sesuatu yang lebih hebat daripada Al-Quran? Mana mungkin ada sesuatu yang lebih istimewa daripada Al-Quran? Ia dijatuhkan pada bulan Ramadan, menjadikan suatu bulan ini sepenuhnya bulan yang diberkati. Kita ingin bicarakan kita ke mana kita menjadikan, kita mendengar bahawa Ramadan adalah bulan Quran. Bulan kita banyak membaca Al-Quran, mencari kesempatan di saat-saat yang kita mampu, peluang untuk kita mendakap Al-Quran, kita membacanya, kita mentadaburnya, kita menterjemahkannya. Inilah yang menjadi sasaran sebenarnya di dalam membina apa dipanggil saksiah Qurani. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang luar biasa yang kita maklum, dan memang kita menjaga kesuciannya, kita menjaga kemuliaannya di rumah kita, tidak diletak di tempat-tempat yang mungkin tidak sesuai, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dimuliakan kerana dia kitab suci. Tetapi dalam masa yang sama, yang jauh lebih penting ialah bagaimana Al-Quran itu menyerap ke dalam diri kita. Sudah tentu pertama yang harus kita lakukan ialah membacanya. Karena Al-Quran itu bermula dengan Iqra, suruh kita membaca. Maka membaca Al-Quran itu ialah titik pertama yang harus kita lakukan. Kita lazimkan membacanya dan rasa sedih dan rasa bersalah kalau tidak menatap Al-Quran dalam satu hari. Kita tidak mau menjadikan hari setelah hari itu tidak punya masa untuk membaca Al-Quran. Itu satu yang harus kita lakukan, kita jadualkan, kita lazimkan. Yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, kita harus cuba mencari masa sesungguhnya untuk memahami setiap kalam, setiap ayat, setiap apa yang ditekankan di dalam surah-surah yang kita baca itu. Apakah sebenarnya risalahnya nak disampaikan? Apakah taufik, apakah jalan pedoman yang ingin disampaikan kepada kita? Seolah macam kita membaca Al-Quran, kita mesti merasakan seolah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang bercakap kepada kita. Itu suatu penghayatan yang mesti ditanamkan. Bila kita membaca Al-Quran, merasai Allah sedang bercakap kepada kita. Dan dengan itu kita dengar dengan sangat-sangat penuh rasa rendah diri, penuh rasa tawaduk, penuh rasa khusyuk, kerana yang bercakap dengan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya harus kita lakukan ialah cuba kita memahami setiap kalamnya. Yang di dalam Al-Quran itu mempunyai kalam-kalam penting yang dipanggil istilah-istilah penting, konsep-konsep penting dan ayat-ayat konteks yang nak disampaikan kepada kita ini. Sejarah, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, apa yang diperintah kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita merenung kejadian daripada langit dan bumi, bagaimana Allah memberikan amaran kepada kita apabila kita tidak mematuhi perintahnya, apa yang dilakukan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kita juga mendengar ayat-ayat amar, iaitu ayat-ayat suruhan untuk kita melakukan pelbagai daripada kehidupan kita seharian sampai kehidupan kita sepanjang hidup. Dalam urusan kekeluargaan, dalam urusan kejiranan, dalam urusan mencari makan, dalam urusan kita menguruskan amanah orang, dalam urusan kita membina negara. Semua itu, pedoman-pedoman itu terlafaz di dalam Al-Quran Karim. Membina saksiah Qurani itu bermakna
kita mengguna konsep-konsepnya, istilah-istilahnya yang menjadi pedoman kita. Ini yang kita harus fahami. Dalam menterjemahkan amalan Quran, itulah yang menjadi asas kepada kenapa kita ingin mendakap Al-Quran itu dekat dengan kita. Cabaran kita untuk melakukan ini besar, kerana dalam Al-Quran sendiri sangat syarat dengan ayat-ayat di mana orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak ingat perintah Allah, orang-orang yang melanggar perintah Allah itu akibatnya ialah sangat parah. Ada orang yang terhijab dengan Al-Quran, mendengar Al-Quran tidak tersentuh di hati, membaca Al-Quran tidak berasa apa maknanya, tidak berasa nikmat membaca Al-Quran, tidak berasa bersalah kalau tidak membaca Al-Quran, tidak menghiraukan apabila Al-Quran dikumandangkan. Ini menunjukkan kita terhijab. Dan bila kita terhijab dengan Al-Quran, ini penyakit yang paling menggerunkan, kerana kita akan terhijab daripada hidayah. Al-Quranul Karim disebut juga sebagai pedoman untuk kita menyelesaikan masalah. Kita terbuntu, kita tidak tahu bagaimana hendak mencari jalan keluar. Al-Quran adalah apa yang disebut sebagai syifa, mengobati, juga bermaksud meleraikan masalah. Hanya kepada mereka yang diberikan nikmat memahami Al-Quran, dapat betul-betul menghayatinya, maka terlerailah masalah yang kadang-kadang kita rasa hampir mustahil untuk diselesaikan. Al-Quran membina saksiah kesabaran. Al-Quran membina saksiah perjuangan. Al-Quran membina saksiah persaudaraan. Al-Quran membina saksiah kesatuan. Al-Quran membina saksiah kita mendampingi diri dengan Allah dan Rasul. Inilah yang nak dibina dalam bulan Ramadan ini. Kita menyambut apa yang disebut nuzul Quran, bukan hanya untuk mendengar syarahan, tetapi untuk muhasabah. Apakah kita semakin dekat dengan Al-Quran atau semakin jauh dengan Al-Quran? Kita melihat ada orang yang hanya melihat Al-Quran itu hanya untuk membaca. Dan sudah tentu itu tidak bermasalah, kerana Al-Quran dibaca itu sendiri membawa rahmat, membawa barakah dalam kehidupan. Tetapi ingat, Al-Quran adalah untuk menjadi apa yang disebut pedoman hidup. Ini yang disebut Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Untuk mencapai bagi mereka itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bermakna apa? Ketakwaan itu caranya, isinya mesti merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran bagaikan kompas hidup. Kita berjalan dalam kegelapan untuk nak mencari di mana jalan yang tepat. Kita menggunakan kompas, di mana timur, di mana barat, di mana utara, di mana selatan, supaya kita tidak sesat. Demikian Al-Quran. Al-Quran adalah kompas kehidupan. Al-Quran itu adalah formula Allah kepada kita. Allah mencipta kita, Allah sendiri yang tahu bagaimana mengobati penyakit-penyakit kita. Al-Quran adalah ubatnya. Untuk yang demikian, saudara, kami daripada MAPIM menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai ingatan kepada kami untuk menyeru manusia seluruhnya supaya kembali kepada Al-Quran, dan kita ingin mendidik manusia pelbagai pihak menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dekat dengan kita. Ayuh kita jadikan usaha ini bersama dengan MAPIM, dengan anda menyumbang kepada tabung infak Ramadan yang kita akan manfaatkan untuk membantu sekolah-sekolah, ma'had kita dan tahfiz, ma'had tahfiz kita semuanya. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu lagi lapangan, satu lagi peluang untuk kita membina saksiah kita yang baik untuk menjadi saksiah Qurani. Sama-sama kita usahakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.